Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Seperti mana yang kita telah janjikan, hari ini insya-Allah kita akan memulakan kuliah kita ini dan kita adakannya live di Facebook. Dan hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita di mana kita berhenti pada pertemuan kita yang lalu. Pertemuan kita yang lalu kita sedang bincangkan dalam tajuk perkara-perkara yang disunatkan dalam solat dan kita berhenti di muka surat 348. Marilah kita mulakan majlis kita ini dengan kita membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu kita sedang bincangkan perkara-perkara yang disunatkan di dalam solat. Dan pada pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan dalam masalah kita membaca amin. Kalau kita ingat, alhamdulillah, kita disunatkan apabila kita mendirikan solat secara berjemaah, amin para jemaah itu mestilah bersamaan dengan amin imam. Pertemuan yang lalu telah kita kupaskan bersama. Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jemaah kalau dapat baca amin bersama imam. Kerana seperti mana yang telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu berdasarkan hadis, di mana barang siapa yang aminnya bertepatan dengan amin para malaikat, nescaya diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Maka atas dasar demikian, para jemaah sebaiknya jangan amin terlalu pantas dan jangan amin terlalu lambat. Dan apabila kita membaca amin itu juga telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu, amin itu ada berbagai jenis atau berbagai cara membacanya, dan cara yang paling tepat adalah dengan amin, a tu dengan dua harakat. Pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan asalnya amin itu adalah amin. Apabila maksudnya amin itu hamzah hidup dengan hamzah mati. Kalau hamzah hidup dengan hamzah mati, nescaya digugurkan satu hamzah dan hamzah tu dikatakan sebagai dua harakat, baca dua harakat. Jadi bacaannya adalah amin. Itulah daripada jemaah perkara-perkara yang telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu. Hari ini dalam meneruskan perbincangan kita mengenai perkara-perkara yang disunatkan. Perkara-perkara yang disunatkan selepas kita membaca suratul Fatihah adalah kita disunatkan membaca surah. Jadi muka surat 348 F, penulis mengatakan, membaca surah Al-Quran selepas Al-Fatihah. Seseorang yang mengerjakan solat disunatkan membaca surah atau beberapa ayat Al-Quran setelah membaca suratul Fatihah, iaitu pada kedua rakaat solat subuh, solat Jumaat, kedua rakaat pertama solat Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak, serta pada kesemua dua rakaat solat sunat. Jadi apabila kita mengatakan para jemaah yang dirahmati Allah, kita mengetahui membaca suratul Fatihah itu adalah rukun. Jadi membaca suratul Fatihah itu rukun. Namun membaca surah selepas Fatihah adalah disunatkan. Nescaya katakan, kalau sekiranya seseorang itu mendirikan solat sunat 2 rakaat, dan kalau solat sunat itu katakan dia kesempitan waktu, dia tak sempat membaca surah selepas suratul Fatihah, solatnya tetap sah. Kenapa? Kerana membaca surah selepas Fatihah ianya disunatkan, bukan rukun. Cuma ianya sangat digalakkan untuk kita membacanya. Apabila kita membaca surah tu, apabila kita mendirikan solat, hendaklah kita selepas baca Fatihah, kita membaca surah seberapa yang termampu dan terdaya. Dalam perkara ini, dalam sebuah hadis dari Nabi SAW, bahawasanya dari Abu Qatadah, bahawasanya dia telah meriwayatkan yang bermaksud Nabi SAW membaca suratul Fatihah pada kedua rakaat pertama dari solat Zuhur. Manakala pada 2 rakaat terakhir pula baginda membaca Fatihah saja. Terkadang baginda menguatkan suara bacaannya sehingga kami mendengarnya membaca ayat-ayat yang lain.
Baginda memanjangkan rakaat pertama tetapi pada rakaat kedua adalah lebih singkat dan lebih pendek. Demikianlah pula pada waktu mengerjakan solat asar dan ketika mengerjakan solat subuh. Ini perkara-perkara yang telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu. Baik, saya ingat kemudian kita sambung ke muka surat 350. Muka surat 350 dalam kita mengatakan kita disunatkan membaca surah. Apakah cara membaca ayat Al-Quran setelah membaca suratul Fatihah? Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita selepas membaca suratul Fatihah, persoalan kita nak baca surah apa? Kita boleh membaca apa juga surah para jemaah. Selepas Fatihah, kalau kita ingin membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, silakan. Kalau kita selepas suratul Fatihah, katakan kalau kita nak baca li'ila fi Quraisy atau kita nak membaca surah Ad-Duha, diperbolehkan. Cuma pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan, sebaiknya dalam kita membaca surah itu, kita membaca surah ikut urutan. Bermaksud, kalau sekiranya rakaat pertama kita selepas Fatihah kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, maka nescaya rakaat kedua kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Kita ikut urutan. Dan urutan itu tak semestinya urutan yang directly. Jadi maksudnya katakan rakaat pertama selepas Fatihah kita baca li'ila fi Quraisy. Adakah selepas itu kita mesti membaca ara'aital ladzi yukadzibu biddin surah Al-Maun? Tak semestinya. Kita boleh juga membaca Qul huwallahu ahad. Jadi kita lepas li'ila fi Quraisy sepatutnya Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kemudian inna a'tainakal kautsar, kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Cuma persoalan, adakah diperbolehkan kita tak ikut next in order? Diperbolehkan. Cuma afdalnya kita ikut yang dahulu didahulukan. Rakaat pertama li'ila fi Quraisy, maka rakaat kedua kita baca surah yang selepas li'ila fi Quraisy. Itu yang sebaiknya para jemaah. Cuba elakkan, katakan rakaat pertama kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua kita baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu tak ikut urutan maksudnya. Jadi kalau kita nak baca Qul huwallahu ahad dengan Qul a'udzu birabbil falaq, nescaya rakaat pertama kita ambil Al-Ikhlas, rakaat kedua Qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat pertama kita ambil katakan Alhaakumut takatsur, kemudian rakaat kedua li'ila fi Quraisy. Jadi kita yang dahulu didahulukan. Apabila kita katakan yang dahulu didahulukan, kita ikut urutan Al-Quran. Al-Quran itu seperti mana kita maklumi, surah pertama adalah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Jadi kita kena ikut urutan sedemikian. Adakah diperbolehkan untuk kita membaca sebahagian ayat dalam Al-Quran dan tidak membaca keseluruhannya? Diperbolehkan insya-Allah. Jadi katakan kalau kita nak baca sebahagian ayat daripada surah Al-Fatihah, rakaat pertama kita baca 5 ayat pertama. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lepas Fatihah kita baca surah ayat tersebut. Diperbolehkan. Kita tak baca keseluruhan surah Al-Baqarah tetapi sebahagiannya. Diperbolehkan juga, tak semestinya kita membaca surah itu diambil atau dibaca daripada permulaan. Kita boleh ambil daripada pertengahan. Katakan lepas Fatihah kita baca Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Kita baca sebahagian daripada ayat daripada surah Al-Baqarah. Diperbolehkan. Contoh, kalau kita lepas Fatihah kita nak baca ayat-ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, diperbolehkan. Maksud pada jemaah, yang penting kita disunatkan membaca surah atau sebahagian daripada surah Al-Quran selepas membaca suratul Fatihah. Kita sambung perbincangan di muka surat 350. Penulis mengatakan, dibolehkan membaca mana-mana ayat dan surah di dalam Al-Quran setelah membaca suratul Fatihah. Al-Husain berkata, kami memerangi Khurasan
dan kami dianggotai 300 orang sahabat. Kebetulan ada seorang lelaki yang mengerjakan solat bersama kami sebagai imam. Dia membaca beberapa ayat daripada surah dan setelah itu terus rukuk. Dari Ibnu Abbas, beliau membaca suratul Fatihah dan kemudian disusuli dengan satu ayat daripada surah Al-Baqarah pada setiap rakaat. Jadi diperbolehkan, terutama sekali katakan kalau kita nak tunaikan solat tarawih dan sebagainya, kita boleh mengambil selepas Fatihah beberapa ayat-ayat Al-Quran, diperbolehkan. Imam Bukhari telah membuat satu bab dengan judul bab diperbolehkan menghimpun dan dua surah dalam satu rakaat, membaca akhir-akhir surah, membaca satu surah sebelum membaca surah yang berikutnya, dan membaca ayat pada awal surah. Kemudian beliau menyebutkan satu hadis daripada Abdullah bin Sa'id, di mana dalam hadis itu diceritakan Nabi SAW pernah membaca surah Al-Mu'minun ketika mengerjakan solat subuh. Sehingga apabila menyebutkan cerita tentang Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS, atau ketika menyebut cerita Nabi Isa AS, baginda batuk dan kemudian terus rukuk. Pada rakaat pertama, Umar pernah juga membaca sebanyak 120 ayat daripada surah Al-Baqarah. Manakala pada rakaat kedua membaca salah satu ayat daripada surah Al-Matani. Dalam pada itu Al-Ahnaf membaca surah Al-Kahfi pada rakaat pertama dan surah Yunus atau surah Yusuf pada rakaat kedua. Beliau menegaskan bahawa dirinya pernah mengerjakan solat subuh bersama Umar dengan membaca kedua-dua surah tersebut. Ibnu Mas'ud membaca 40 ayat daripada surah Al-Anfal dan pada rakaat kedua membaca salah satu daripada surah-surah yang pendek. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, di sini dapat kita lihat bagaimana para sahabat membaca surah selepas suratul Fatihah. Imam Bukhari rahimahumullah dalam memilih hadis ketika mengupaskan bab tersebut menjelaskan Nabi SAW pernah membaca surah Al-Mu'minun Nabi pada solat subuh, dan juga Nabi SAW membaca surah-surah yang panjang. Para sahabat membaca surah Yunus, surah Yusuf, ada yang membaca surah Kahfi pada solat-solat mereka. Demikian para jemaah. Dan ada pula yang mengambil sebahagiannya, ada yang mengambil dan membaca keseluruhan solat tersebut. Di sini dapat kita lihat, apabila kita katakan diringkaskan solat, dipanjangkan bacaan, kita lihat bagaimana pendek dan panjang surah-surah yang dibaca oleh para sahabat. InsyaAllah kita kupaskan nanti surah-surah yang lazim dibaca oleh Nabi atau para sahabat pada solat-solat tertentu. Adapun hukum seseorang yang membaca satu surah pada rakaat pertama dan kedua, atau seseorang yang mengulangi-ulangi surah yang sama pada rakaat pertama dan kedua, Qatadah memberikan fatwa semua itu dibolehkan. Sebab semua itu adalah kitabullah. Apakah maksudnya? Baik, kita lihat, kadang-kala kita ini tidak menghafal banyak surah, tak menghafal surah-surah yang panjang. Katakan kita tak hafal surah yang panjang dan kita nak solat qiyamul lail, nak berdiri lama. Adakah diperbolehkan untuk kita membaca satu surah itu pada rakaat pertama selepas Fatihah kita membaca lebih daripada satu surah? Jawapannya diperbolehkan. Katakan selepas rakaat pertama kemudian kita baca li'ila fi Quraisy. Selepas baca li'ila fi Quraisy, kita sambung dengan surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lepas tu kita sambung dengan surah inna a'tainakal kautsar. Lepas tu kita sambung dengan qul ya ayyuhal kafirun. Awak ni lepas Fatihah berbanyak surah nak baca? Jawapannya diperbolehkan. Atau katakan begitu juga, dia nak baca lepas rakaat kedua, dia baca qul ya ayyuhal kafirun. Lepas Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian lepas qul ya ayyuhal kafirun, lepas surah Al-Kafirun, beliau membaca surah idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian baca tabbat yada abi lahabin wa tabb.
Kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Diperbolehkan ke tidak? Jawapannya diperbolehkan, alhamdulillah. Jadi maksudnya dengan demikian kita dapat membaca, mendirikan solat dengan lebih panjang, alhamdulillah. Katakan seseorang itu, Ustaz, saya tak hafal surah-surah yang panjang ataupun saya tak hafal banyak-banyak surah. Saya cuma hafal sedikit saja. Akan tetapi saya nak solat, nak diri lama. Surah apa yang awak hafal? Saya cuma hafal inna a'tainakal kautsar dengan qul huwallahu ahad. Jadi bagaimana? Katakan demikian halnya, dia mendirikan solat subuh dan dia nak diri, nak solat lama, dia boleh baca inna a'tainakal kautsar 10 kali. Maksudnya, pada rakaat pertama selepas baca suratul Fatihah, kemudian dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Dia sambung baca inna a'tainakal kautsar 10 kali. Kemudian pada rakaat kedua selepas Fatihah dia baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 10 kali, dipersilakan. Boleh tak dia baca 10 kali ke, atau dia nak baca lebih daripada demikian? Dia nak baca 20 kali pun diperbolehkan. Kerana dia nak berdiri lama. Di sini para jemaah perbincangan kita adalah selepas kita membaca suratul Fatihah, kita disunatkan membaca surah. Kita boleh membaca surah keseluruhannya. Kita boleh membaca sebahagian surah. Kita juga boleh mengulang-ulangi surah itu. Kita boleh membaca lebih daripada satu surah dan sebagainya. Ini yang penulis katakan di muka surat 351. Adapun hukum seseorang yang membaca satu surah pada rakaat pertama dan kedua, atau seseorang yang mengulang-ulangi surah yang sama pada rakaat pertama dan kedua, Qatadah mengatakan semua itu diperbolehkan sebab semua adalah kitabullah. Ubaidillah bin Thabit menceritakan daripada Anas bahawasanya seorang lelaki Ansar pernah menjadi imam di Masjid Quba. Setiap kali hendak membaca ayat atau surah di dalam solatnya, terlebih dahulu dia memulakannya dengan membaca surah Al-Ikhlas sehingga selesai. Selepas itu barulah dia membaca surah yang lainnya. Hal itu dilakukan pada tiap-tiap rakaat. Sehingga ramai kawan-kawannya yang menegurnya. Mereka berkata, kamu membaca surah ini, yakni surah Al-Ikhlas, sebagai pembukaan. Jadi sekiranya tidak membaca surah Al-Ikhlas terlebih dahulu, maka menurut pendapatmu itu belum memadai. Seandainya kamu cukup membaca surah-surah Al-Quran tanpa harus didahului surah Al-Ikhlas, atau engkau membaca surah Al-Ikhlas sahaja tanpa harus dengan bacaan surah-surah yang lain. Lelaki itu menjawab. Jadi cerita ini adalah ketika zaman sahabat ini, seorang lelaki, seorang sahabat yang daripada kaum Ansar, beliau menjadi imam di Masjid Quba. Setiap kali selepas Fatihah, beliau akan membaca surah Al-Ikhlas. Lepas baca surah Al-Ikhlas, baru beliau membaca surah-surah yang lain. Jadi dia jadikan satu kelaziman. Selepas Fatihah, baca surah Al-Ikhlas. Jadi jemaah tanyalah, kenapa mesti nak kena baca surah Al-Ikhlas? Demikian pada jemaah. Jadi beliau katakan, lelaki itu menjawab, aku tidak akan meninggalkannya. Jika engkau bersetuju untuk melantik aku menjadi imam kepada kamu dengan cara seperti ini, maka aku akan lakukan. Tetapi jika engkau tidak bersetuju, baiklah aku pergi. Menurut pendapat mereka, orang itu adalah yang paling utama dalam lingkungan mereka. Mereka pun merasa keberatan sekiranya yang menjadi imam adalah orang yang selainnya. Tatkala mereka dikunjungi Nabi SAW, mereka menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu baginda bersabda yang bermaksud, wahai si fulan, apakah yang menyebabkan kamu tidak mau memperkenankan permintaan rakan-rakanmu, dan apakah alasanmu membaca surah itu secara berterusan pada setiap rakaat? Lelaki itu menjawab, kerana aku menyukainya. Nabi SAW lalu bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kalau begitu, kesukaanmu itu terhadap surah Al-Ikhlas akan menyebabkan kamu masuk ke dalam syurga.
Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, apabila para jemaah akhirnya mengadu kepada Nabi SAW, Nabi memanggil lelaki tersebut dan bertanya, kenapa engkau asyik nak membaca demikian? Lelaki tadi mengatakan, aku suka pada surah Al-Ikhlas. Sehingga setiap kali selepas Fatihah, beliau akan membaca surah Al-Ikhlas dahulu, baru membaca surah yang lain. Maka Nabi SAW kemudian menjelaskan, mengkhabarkan, sukanya engkau kepada surah itu menyebabkan engkau masuk ke dalam syurga. Para jemaah yang dirahmati Allah, imam ini, lelaki ini suka pada surah apa? Surah Al-Ikhlas. Apakah surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas adalah surah Qul Huwallahu Ahad. Kita renungkan, para jemaah yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas adalah surah Qul Huwallahu Ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu apa jua pun yang serupa dengan Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas adalah surah yang menetapkan, meneguhkan akidah dan keimanan. Dikala kadang-kala sebagian manusia kelalaian, kesesatan, tiada panduan, harus kita memperbanyakkan membaca surah Al-Ikhlas. Kita renungkan, apabila seorang sahabat, ada seseorang pada zaman Nabi SAW datang bertanya dengan Nabi, ya Muhammad, katakan, jelaskan kepadaku tentang Allah. Nabi diam. Nak jelaskan apa? Nak terangkan apa? Sehinggalah turun wahyu. Allah SWT katakan, Qul, katakanlah, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi pada zaman Nabi SAW, mereka itu mensyirikkan Allah. Mereka menyembah berhala. Mereka menyekutukan Allah. Tuhan yang satu dikatakan Tuhan itu banyak. Maka surah Al-Ikhlas menegaskan, menetapkan, mememphasize, Qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Allah itu satu. Tiada Tuhan selain Allah. Dan ingatlah, Allahus Samad, Allah tempat meminta. Kita nak meminta daripada orang, minta bantuan orang, minta itu dan minta ini. Sebelum kita minta daripada seseorang, mintalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini pernah saya jelaskan. Tak salah kalau seorang itu sakit pergi berjumpa doktor, minta rawatan. Tak salah seseorang itu nak minta sesuatu daripada bosnya. Tak salah seseorang itu nak berhajat minta sesuatu daripada kawan dia. Cuma satu, sebelum seseorang itu minta daripada seseorang, mintalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sakit, kita pergi doktor, sebelum kita makan ubat, kita baca bismillah, ya Allah ya Tuhanku, Engkau memberi aku penyakit, aku bersyukur kepadamu dengan sakit yang Engkau berikan kepadaku. Moga-moga sakit ini Engkau menjadikan dia sebagai kafarah pengampunan dosa. Namun ya Allah, aku berusaha untuk mengubati penyakitku ini. Aku mohon Kau sembuhkanlah penyakitku. Jadi sebelum kita makan ubat, kita mohon daripada Allah. Ya Allah Tuhanku, aku mohon dengan aku makan ubat ini, Kau sembuhkanlah penyakitku. Bismillah. Minta daripada Allah. Allah yang memberi. Allah yang memberi pengobatan. Allah yang memberi syifa. Sebelum kita nak sesuatu daripada seseorang, kita berhajat, minta sesuatu daripada bos ke, daripada kawan, atau daripada siapa juga, minta daripada Allah dulu. Ya Allah ya Tuhanku, aku nak sesuatu ini daripada suamiku. Aku mohon padamu ya Allah, Engkau bukalah pintu hatinya ya Allah. Kemudian jumpa suami, minta sesuatu. Nak minta sesuatu daripada bos. Ya Allah ya Tuhanku, aku nak minta cuti. Moga-moga dia buka, Allah, ya, moga-moga Engkau bukakan pintu hatinya untuk dia approve cuti aku. Lepas minta daripada Allah, kemudian minta daripada manusia. Demikian para jemaah. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad,
Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diberanakkan. Ada sebagian golongan yang mendakwa Tuhan ada anak. Ada sebagian golongan yang mendakwa itu dan ini. Surah Al-Ikhlas menegaskan, menjelaskan, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu apa jua pun yang serupa dengan Allah. Jadi surah Al-Ikhlas ini surah yang begitu agung. Sebaiknya kita juga seperti mana sahabat tadi mencintai dan menyukai surah itu, kita juga cuba untuk mencintai dan menyukai surah tersebut. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui ganjaran membaca suratul Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas. Ganjarannya adalah barang siapa membaca surah Al-Ikhlas, ibaratnya dia membaca 1/3 Al-Quran. 1/3 Al-Quran. Kalau dia baca satu surah Al-Ikhlas satu kali. Kalau dia baca 3 kali, kalau 1/3 Al-Quran sekali, kalau kita baca 3 kali, seolah-olah kita membaca keseluruhan Al-Quran. Maka atas dasar itu para jemaah, sebaiknya kalau mampu katakan lepas solat Isyak, kalau kita nak solat witir, kalau kita tak nak baca surah yang panjang, kita nak baca surah Al-Ikhlas, kita baca 3 kali surah Al-Ikhlas. Selepas Fatihah, Qul huwallahu ahad. Kemudian lepas tu baca Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad 3 kali. Seolah-olah kita telah mengkhatamkan Al-Quran. Ganjaran membaca surah Al-Ikhlas. Subhanallah. Demikian para jemaah. Jadi bukan hanya kita membacanya, kalau dapat kita menghayati surah Al-Ikhlas ketika kita baca. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Ketika kita baca, kita mensabitkan, kita menetapkan, menegaskan, mengakui Allah itu esa, tiada Tuhan melainkan Allah. Baik, kita sambung perbincangan di muka surat 352 di bahagian bawah. Dari seorang lelaki pula daripada Jurainah. Dia mengatakan, dia pernah mendengar Nabi SAW membaca surah Al-Zalzalah pada kedua rakaat solat subuh. Lelaki itu bertanya, aku tidak tahu sama ada Rasulullah SAW lupa atau memang sengaja terdapat demikian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan tidak wujud sebarang kecacatan di dalam sanadnya. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW dikhabarkan bahawasanya baginda juga pernah ketika solat subuh membaca surah Al-Zalzalah pada rakaat pertama dan juga membaca surah Al-Zalzalah pada rakaat kedua. Jadi ini menunjukkan bukti dan menunjukkan dalil bahawasanya diperbolehkan seseorang itu membaca surah yang sama pada kedua-dua rakaat. Diperbolehkan. Di muka surat 353. Petunjuk Rasulullah SAW berkaitan membaca surah selepas membaca suratul Fatihah. Baik. Berikut ini kami akan menyebutkan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh Ibnul Qayyim mengenai bacaan Rasulullah SAW selepas membaca suratul Fatihah. Ibnu Al-Qayyim berkata, yang bermaksud, apabila Nabi SAW selesai membaca suratul Fatihah, baginda membaca surah yang lain. Ada kalanya surah itu panjang dan ada kalanya pula surah itu pendek. Ini dilakukan lantaran adanya sesuatu keperluan, seperti ketika bermusafir dan lain-lain. Bagaimanapun, baginda selalunya membaca surah atau ayat atau surah yang tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek. Baik. Nabi SAW kadang-kala baca surah yang pendek, kadang-kala membaca surah yang panjang, bergantung kepada keadaan. Begitu juga haruslah kita melazimkan perkara sedemikian. Contohlah, ketika seseorang itu sedang bermusafir, janganlah baca surah yang panjang. Atau ketikanya seseorang itu sedang ada urusan di antara maghrib dan isyak, kemudian lepas tu mungkin ada kuliah. Pak Imam jangan baca surah yang panjang, kerana nanti mungkin mengambil masa kuliah tu nanti. Contoh. Tetapi katakan kita berada di rumah, memang tak ada apa-apa, jadi kita boleh baca surah yang panjang. Dan secara umum, ketika solat subuh itu, kita digalakkan membaca surah yang lebih panjang. Contoh. Baik. Muka surat 353, bacaan surah ketika solat subuh. Kita lihat, apakah antara surah-surah yang Nabi SAW pernah membacanya. Ketika mengerjakan solat subuh, Rasulullah SAW selalunya
membaca ayat antara 60 hingga 100 ayat. Nabi SAW solat subuh selalunya baca lepas Fatihah, baca surah lebih kurang antara 60 hingga 100 ayat. Subhanallah. 60 hingga 100 ayat. Kalau 100 ayat tu boleh dikatakan hampir satu juz. Contoh, kalau surah Al-Baqarah 100 ayat tu, kalau kita boleh katakan 1/3 surah Al-Baqarah. 1/3. Demikianlah panjangnya Nabi SAW membaca surah selepas Fatihah pada solat subuh. Namun, ada kalanya juga baginda membaca surah Qaf, surah Al-Rum. Jadi surah Qaf, surah yang panjang, surah Rum. Boleh katakan kalau dibandingkan dengan Al-Baqarah, surah ni lebih pendek lah. Dengan surah At-Takwir atau surah Zalzalah pada rakaat yang kedua. Contoh, Nabi SAW juga disebutkan pernah membaca surah Zalzalah. Tadi yang hadis yang sebelum tadi Nabi SAW membaca surah Zalzalah tu, surah Zalzalah tu surah apa? Surah Zalzalah adalah surah yang menjelaskan, menceritakan tentang keadaan hari kiamat. Jadi kalau dapat, kita ulang kaji, dan kalau mampu kita cuba juga melazimkan membaca surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Itulah surah Zalzalah. Kita baca. Baik. Jadi Nabi SAW pada rakaat kedua kadang-kadang membaca surah Takwir atau surah Zalzalah pada rakaat kedua. Jika Nabi SAW sedang berada dalam keadaan perjalanan, baginda membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi Nabi SAW kalau dalam keadaan musafir nak ringkaskan solat, baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Benar. Ada kalanya pula baginda membaca surah Al-Mu'minun, sehingga apabila sampai kepada cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Harun pada rakaat pertama, lantas baginda bersin terus rukuk. Ini contoh. Jadi Nabi SAW kadang-kadang baca surah Al-Mu'minun, surah-surah yang panjang. Pada hari Jumaat, solat subuh, pada hari Jumaat, baginda biasanya membaca surah Sajadah dan surah Ad-Dahr secara penuh. Dengan arti kata yang lain, baginda tidak membaca surah sebagaimana yang dilakukan oleh orang kebanyakan sekarang, di mana mereka hanya membaca sebahagian surah dan meninggalkan daripada membaca surah yang surah terbabit secara penuh. Kenyataan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang jahil bahawasanya pada solat subuh hari Jumaat diutamakan melakukan solat sujud tilawah. Baik. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, di sini dapat kita lihat Nabi SAW pada solat subuh hari Jumaat, kadang-kala Nabi SAW akan membaca surah As-Sajadah. Disunatkan membaca surah Sajadah pada hari Jumaat. Jadi kadang-kala apabila kita mendirikan solat di Masjidil Haram, ataupun kalau di Singapura di Masjid Bencoolen atau masjid di mana ramai orang-orang India mendirikan solat, atau juga sebahagian masjid-masjid kita, sebahagian imam tu ada membaca surah As-Sajadah, surah yang panjang. Itu disunatkan. Cuma persoalan, adakah disunatkan membaca surah Sajadah pada hari Jumaat solat subuh, atau disunatkan solat dengan membaca surah yang ada sujud tilawah? Untuk pengetahuan kita, solat surah As-Sajadah di dalamnya ada ayat sajadah, dan pada rakaat pertama nanti ataupun kita lihat imam tu akan sujud tilawah, sujud sajadah ketika membaca surah tersebut, kerana dalam surah itu ada ayat sajadah. Cuma penulis katakan memang disunatkan membaca surah As-Sajadah kalau kita ingin dan kalau kita berkemampuan. Bukan disunatkan sujud sajadah pada hari Jumaat. Itu bukan. Kerana kadang-kadang ada sebagian imam memandangkan mereka tak baca surah Sajadah, mereka pilih surah yang lain yang ada sujud sajadah. Sebagai contoh, mereka mengambil surah Al-Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di akhir surah itu ada sujud sajadah. Jadi maksud di sini penulis katakan hari Jumaat disunatkan membaca surah Sajadah
bukan disunatkan sujud sajadah. Cari surah yang ada sujud sajadah, kita baca. Dia bukan sujud sajadah pesih, bukan maksudnya untuk dapatkan sujud sajadah, tapi yang disunatkan adalah membaca surah As-Sajadah. Jadi di sinilah penulis katakan, kenyataan yang dikeluarkan oleh orang-orang jahil, bukan seperti mana sebagian pendapat orang bahawasanya pada solat subuh hari Jumaat diutamakan melakukan sujud tilawah. Ianya adalah satu kesalahan. Berikutan itu, sebagian imam menganggap makruh membaca surah As-Sajadah jika bertujuan hanya untuk sujud tilawah. Jadi kita baca surah Sajadah bukan untuk sujud tilawahnya, tetapi kerana disunatkan, kerana Rasulullah SAW pernah membaca surah Sajadah pada hari Jumaat solat subuh. Sebab tujuan Nabi SAW membaca surah As-Sajadah dan surah Ad-Dahr adalah kerana kedua-dua surah ini mengandungi peringatan tentang asal-usul dan tujuan hidup manusia. Terciptanya Nabi Adam AS, syurga, neraka dan lain-lain. Semuanya itu terjadi pada hari Jumaat. Oleh yang demikian, apa yang dibaca oleh Nabi SAW pada hari Jumaat adalah sebagai memperingatkan pada umat Islam tentang peristiwa-peristiwa penting yang pernah berlaku dan yang akan berlaku di masa hadapan. Hal ini sama halnya dengan membaca surah-surah tertentu pada hari-hari perayaan besar seperti Hari Raya dan solat Jumaat. Ketika itu Nabi SAW sering membaca surah Qaf, surah Al-Insyiqaq, surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada hari ini perbincangan kita adalah mengenai tajuk membaca surah selepas suratul Fatihah, dan kita juga mengetahui antara surah-surah yang pernah dibaca oleh Nabi SAW selepas solat subuh. InsyaAllah kita berhenti di sini. Kita akan menyambung perbincangan kita solat surah-surah yang dibaca oleh Nabi SAW pada solat zuhur, asar, maghrib dan isyak pada pertemuan kita akan datang. Dan kemudian kita boleh juga membincangkan perkara-perkara seterusnya dalam masalah perbincangan kita adalah mengenai perkara-perkara yang disunatkan selepas ataupun ketika mendirikan solat. Jadi pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan mengenai rukun-rukun solat. Apakah rukun-rukun solat telah kita kupaskan, dan sekarang kita sedang bincangkan perkara-perkara yang disunatkan ketika solat. Bagi jemaah yang ketinggalan kuliah-kuliah kita yang lalu, boleh mengikuti kuliah-kuliah yang pernah diadakan di Masjid Qasim pada hari Selasa, di mana teman kita Puan Safura, beliau ada rekodkan sebahagian kuliah-kuliah yang diadakan, di mana kita boleh ikuti tajuk-tajuk yang dahulu dalam bab wuduk, ataupun setidak-tidaknya boleh kita ikuti mengenai bab solat, rukun-rukun solat dan sebagainya. Ada di dalam grup kita ini link-linknya, dan juga ada link-link di dalam YouTube. Alhamdulillah. InsyaAllah seperti biasa, sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara yang ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan soalan, boleh kita typekan di ruangan komen untuk kita mengadakan sesi soal jawab atau perkara ingin kita kupaskan bersama. Silakan. Baik, di sini ada soalan. Soalannya adalah boleh tak kita membaca rakaat kedua lebih panjang dari rakaat pertama. Contoh rakaat pertama kita baca suratul kursi 255, rakaat kedua ayat 284 dan seterusnya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, seperti mana kita kupaskan, kita diperbolehkan membaca sebahagian ayat daripada surah tertentu, dan ataupun kita boleh membaca surah sepenuhnya. Cuma sebaiknya adalah kita membaca surah itu mengikut urutan.
katakan pada rakaat pertama kita baca ayatul kursi, kemudian rakaat kedua kita baca ayat-ayat selepas ayatul kursi, diperbolehkan. Atau kita baca surah, katakan rakaat pertama kita baca surah Li'ila fi Quraisy, rakaat kedua kita baca Qul huwallahu ahad, seperti mana kita kupaskan, diperbolehkan. Persoalannya adalah bagaimana kalau rakaat pertama tu contohnya kita baca Li'ila fi Quraisy atau Inna a'tainakal kautsar, kemudian rakaat kedua kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, ikut urutan, betul. Cuma masalahnya adalah rakaat pertama seolah-olah Inna a'tainakal kautsar yang mempunyai 3 ayat itu lebih pendek daripada rakaat kedua, diperbolehkan. Kaedah umum kalau dapat kita baca rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Namun kalau kita membaca rakaat pertama surah yang terdahulu itu lebih pendek daripada rakaat kedua, namun ia tetap diperbolehkan. Begitu juga contoh. Rakaat pertama katakan kita baca Li'ila fi Quraisy. Kemudian rakaat kedua kita baca surah selepas Li'ila fi Quraisy, yakni Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Surah itu lebih panjang daripada Li'ila fi Quraisy, surah Al-Quraisy, maka diperbolehkan. Maka soalan tersebut, rakaat pertama beliau membaca ayatul kursi, rakaat kedua beliau membaca 3 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, diperbolehkan. Alhamdulillah. Baiklah, kalau tak ada apa-apa soalan yang lain, insya-Allah kita sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan akan datang pada minggu hadapan pada hari Selasa. Insya-Allah kita cuba menyambung perbincangan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.